teman-teman gereja GMC Bahasa Malaysia. Salam berkat di dalam nama Yesus Kristus saya ucapkan. Selamat bertemu sekali lagi. Semoga saudara semua sehat dan ceria di dalam Tuhan. Hari ini kita masuk ke dalam kunci berkat yang terakhir di dalam siri yang saya tajukkan sebagai 8 kunci hidup yang diberkati Tuhan. Saudara, bahagian yang terakhir ini adalah bahagian yang paling penting di antara semua kunci-kunci berkat. Dan kerana itu, saya telah bahagikan ke dalam 2 renungan. Di dalam renungan yang lepas, kita telah menghayati 3 peringatan kebenaran apabila kita menghadapi penganiayaan. Sesi renungan hari ini, kita akan sama-sama pelajari tentang 5 langkah praktikal yang boleh kita ambil apabila kita berhadapan dengan penganiayaan. Mari kita baca firman Tuhan, Matius 5, 10, 12 sekali lagi. Diberkatilah mereka yang dianiaya demi perbenaran, kerana kerajaan syurga untuk mereka. Diberkatilah kamu apabila orang menghina, menganiaya, dan memfitnahmu dengan segala yang jahat kerana-Ku. Bersukacita dan bergembiralah, kerana besar ganjaranmu di syurga. Begitu jugalah para nabi zaman dahulu dianiaya. Jadi persoalan renungan kita pada hari ini ialah apakah respon kita? Mari kita lihat 5 langkah praktikal yang boleh saya cadangkan untuk kita ambil apabila kita berhadapan dengan penganiayaan. Langkah yang pertama ialah kita jangan hairan dan takut. 1 Petrus 4:12, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah hairan bahawa kamu diuji dengan penderitaan yang berat. Jangan anggap perkara itu luar biasa. Wow, saudara, jangan kita terkejut apabila dianiaya. Yesus juga telah mengatakan kepada kita bahawa kita akan teraniaya jikalau kita menjadi muridnya. Tetapi persoalannya, saudara, bagaimana kita membuangkan ketakutan terhadap penganiayaan, penolakan dan pengkhianatan dan sebagainya. Saudara, kita harus dipenuhi dengan kasih Tuhan. 1 Yohanes 4:18, dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menghilangkan segala rasa takut, kerana ketakutan ada kaitan dengan hukuman. Dengan demikian, orang yang takut belum mengenal kasih yang sempurna. Wow, saudara, kita tidak perlu mendapat persetujuan orang lain. Kita tidak perlu mengambil hati orang yang jahat. Tetapi apa yang penting ialah kita dipenuhi kasih Allah. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna akan menghilangkan segala rasa ketakutan. Amin, saudara. Langkah yang kedua pula, di dalam kita menghadapi penganiayaan, ialah kita menyembah Tuhan. Stefanus, pengikut Yesus yang direjam mati, orang yang mati syahid yang pertama, melakukan demikian, saudara. Kisah Para Rasul 7:55. Akan tetapi dia dipenuhi Roh Kudus, lalu merenung ke langit dan melihat kemuliaan Allah serta Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Alkitab mengatakan bahawa dia merenung ke langit dan melihat kemuliaan Allah. Dia fokus dan menyembah Tuhan sebelum dia direjam. Stefanus mengatakan, lihatlah, aku nampak syurga terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Wow, fokus Stefanus, saudara, ialah kepada kemuliaan Tuhan. Jadi apabila kita berhadapan dengan penganiayaan, langkah yang boleh kita ambil ialah untuk menyembah Tuhan. Dan langkah yang ketiga ialah kita jangan merasa malu. 1 Petrus 4:16, tetapi jika sesiapa menderita sebagai seorang Kristian, janganlah berasa malu, malah muliakanlah Allah kerananya. Wow, jangan kita berasa malu, saudara. Lebih daripada itu, penganiayaan adalah satu privilege, satu keistimewaan yang diberikan kepada kita. Kita memuliakan Allah kerananya. Saudara, kita tidak perlu perkenanan manusia untuk kita hidup dengan bahagia, tetapi kita hanya perlu perkenanan Allah. Amin, saudara. Kita juga harus tahu, kita bukanlah berseorangan di dalam kita mengalami penderitaan, tetapi juga ditanggung oleh saudara-saudara seiman kita di serata dunia. Di dalam Ibrani, Hall of Fame, semua hero-hero Kristian yang dinyatakan adalah orang yang dikeji, dikutuk, dianiaya, dibunuh, dikejam, dan dikhianati dan sebagainya. Jadi hari ini, saudara, mari kita ingat bahawa apabila kita menghadapi penganiayaan, kita tidak merasa malu. Bahkan, ia adalah satu keistimewaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita akan bersama dengan hero-hero Hall of Fame seperti yang tertulis di dalam Ibrani 11. Amin, saudara.
Dan langkah yang keempat apabila kita menghadapi penganiayaan ialah kita harus tahu bahawa puncanya ialah setan, bukan orang yang melakukannya, bukan kawan kita, bukan keluarga kita. Wahyu 12:10, Alkitab mengatakan bahawa setan adalah digelar penuduh saudara-saudara kita yang siang dan malam menuduh di hadapan Allah. Saudara, lihat di sini. Adalah penting untuk kita mengetahui bahawa orang yang menganiaya kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sebab itu semasa Yesus di atas kayu salib, dia mengatakan di dalam Lukas 23:34, "Ya Bapa, ampunilah mereka kerana mereka tidak tahu apa yang dilakukan mereka." Stefanus yang direjam sebelum dia meninggal dunia juga mengatakan demikian, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini atas mereka." Wow, perspektif ini penting saudara. Kita tidak berlawan dengan darah dan daging, tetapi dengan penghulu dunia, para pemerintah, penguasanya dan tentera roh iblis yang di udara. Efesus 6:12. Maksudnya kita tidak berperang di dalam alam fisikal, tetapi kita berperang di alam rohani, spiritual realm saudara. Oleh kerana itulah saya cadangkan langkah yang kelima. Dan langkah yang kelima dan terakhir ialah apabila kita menghadapi penganiayaan, ialah kita mengelakkan diri daripada membalas dendam. Jikalau kita tidak membalas dendam kepada mereka yang menganiayakan kita akan menjadi lebih seperti Yesus. Sebab itu Beatitudes yang ke-8 ini mengatakan, diberkatilah kita yang dianiaya demi perbenaran saudara. Diberkatilah kita yang dihina, dianiaya dan difitnah dengan segala yang jahat kerana Yesus. Alkitab mengatakan, bergembiralah kerana besar ganjaran kita di syurga. Roma 12:17-19. Kita diperingatkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita serahkan pembalasan kepada Tuhan. Pembalasan adalah hak Tuhan. Tuhan yang akan membalas kejahatan yang dilakukan kepada kita dan bukan kita. Saudara, boleh saya cadangkan, lebih daripada kita tidak membalas dendam, kita juga memberkati mereka yang menganiayai kita. Roma 12:21. Jangan ditewaskan oleh kejahatan, tetapi tewaskanlah kejahatan dengan kebaikan. Wow, ini adalah bertentangan dengan pola pemikiran dunia kan saudara. Dunia mengajar kita untuk retaliate ataupun membalas kembali. Tetapi Alkitab mengatakan kita tewaskan kejahatan dengan kebaikan. Jadi saudara, hari ini kita telah sama-sama mempelajari 5 langkah praktikal yang boleh kita ambil di dalam kita mengharungi penganiayaan. Ini bukanlah yang senang saudara. Sebab itu kita memerlukan pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita akhiri sesi ini dengan doa Lukas 6:27-28. Tuhan, terima kasih kerana kasih karunia-Mu yang begitu besar terhadap kami. Kami tahu kami tidak mampu mengharungi penganiayaan tanpa pertolongan Tuhan. Berikanlah kami kemampuan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu untuk kami mengasihi musuh kami, untuk kami berbuat baik kepada orang yang membenci kami, untuk kami memberkati orang yang mengutuk kami, untuk kami mendoakan orang yang menganiayai kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman sekalian. Tanya, kita telah habis siri 8 kunci hidup yang diberkati Tuhan. Semoga saudara semua telah diberkati. Sampai kita bertemu di dalam sesi yang baru di dalam masa yang hadapan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.